Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis perpisahan bagi kira-kira 650 anggota Batalion Kedua Royal Gurkha Rifles. Majlis berlangsung pagi tadi di Ibu Pejabat Tentera British Brunei di Seria. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Lieutenant Colonel Andrew Pitot, Pemerintah Tentera British Brunei. Present! Arms! Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja dan memeriksa kawalan kehormatan terdiri daripada anggota Batalion Kedua Royal Gurkha Rifles di bawah perintah Major Ben Nofil. Stand up! Peace! Your Majesty, would you like to address the Honour Guard, please? Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menandatangani lembaran kenangan. Sejurus lepas itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mendengar sembah taklimat daripada Lieutenant Colonel Christopher Troll. Baginda kemudian berkenan beramah mesra dengan para pegawai dan tentera British yang turut membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan ujian saringan COVID-19 di hospital-hospital dan pusat kesihatan di negara ini. Case management and infection control. And in doing so, we would further strengthen the clinical and professional relationships we have with our Brunei colleagues. British Forces Brunei was very keen to offer us our support. This initially started... Dari Ibu Pejabat Tentera British Brunei, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke Kompleks Sukan Tentera British Brunei bagi menyaksikan pameran dan beramah mesra dengan anggota Batalion Kedua Royal Gurkha Rifles dan Tentera British Brunei. Semasa pameran ini, ketua-ketua jabatan menyembahkan penerangan ringkas mengenai peranan setiap unit. Annual support weapons guarders to train our Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran murid-murid sekolah Hornbill dan beramah mesra dengan para guru dan murid sekolah tersebut. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menerima pasambah. Anggota Batalion Kedua akan menamatkan perkhidmatan dan akan digantikan oleh Batalion Pertama yang berpangkalan di Brunei untuk tempoh 3 tahun. Satu kes jangkitan COVID-19 masing-masing berada dalam kategori 4 dan 5, manakala 315 kes disahkan sembuh. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dan satu kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya hari ini memaklumkan jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 84% dan 68.7% bagi dos kedua. Dalam pada itu, liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 71.9%. Sementara itu, 522 kes baharu dilaporkan hari ini dengan 315 kes sembuh, manakala jumlah kes aktif sebanyak 3,043. Bakal jemaah haji dari beberapa kementerian diraikan dalam Majlis Doa Selamat yang diadakan petang tadi, antaranya Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diadakan di Dewan Multakah Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir yang berhormat Pihak Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Hashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis tersebut merupakan aktiviti tahunan kementerian berkenaan. Jabatan Perdana Menteri juga mengadakan Majlis Doa Selamat dan penyampaian sumbangan derma kepada pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri yang akan menunaikan fardu haji. Hadir yang berhormat Pendatul Raja, Meja Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga hadir timbalan-timbalan menteri. Kementerian Kewangan dan Ekonomi turut mengadakan majlis yang sama yang diselajurkan dengan penyampaian derma. Hadir Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Pengiran Haji Zeti Safina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Negara Brunei Darussalam mencatatkan pencapaian konsisten bagi penerimaan darah sejak tahun 2014 dengan 2.7% perangkaan daripada jumlah keramaian penduduk pada tahun 2021. Menteri Kesihatan dalam pertusan sempena Hari Penderma Darah Sedunia mengongsikan jumlah tersebut adalah melebihi matlamat bagi pencapaian tahunan jumlah penderma darah yang disarankan pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu dalam lingkungan 1/3% dari jumlah keramaian penduduk bagi memenuhi keperluan negara dalam menangani situasi kecemasan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar lagi, pada tahun 2021, Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendermaan Darah mencatatkan 16,666 kutipan darah disumbangkan berbanding 16,156 kutipan darah pada tahun 2020, iaitu peningkatan sebanyak 3.1%. Dalam pada itu, tindakan pelbagai pihak dan semua komuniti di negara ini diperlukan bagi menerajui aktiviti dan inisiatif untuk mencapai bekalan darah yang selamat melalui pendermaan darah secara sukarela. Hari Penderma Darah Sedunia tahun ini membawakan objektif khusus iaitu mengiktiraf dan mempromosikan nilai-nilai menderma darah secara sukarela dalam meningkatkan perpaduan masyarakat dan perpaduan sosial dan meningkatkan kesedaran akan keperluan bagi penglibatan pihak kerajaan dalam membangun sebuah sistem darah kebangsaan yang mampan dan berdaya tahan. Diraikan setiap 14 Jun, kempen tahun ini membawa slogan menderma darah adalah satu tindakan bersepadu, sertai usaha ini dan bantu selamatkan nyawa.
Slogan mengetengahkan kepentingan sumbangan dan peranan pendermaan darah secara sukarela dalam menyelamatkan nyawa dan meningkatkan perpaduan dalam masyarakat awam. Penerbangan pertama bakal jemaah haji negara akan bertolak ke Madinah esok 15 Jun 2022. Bagi memudahkan proses sebelum bertolak, bakal jemaah haji penerbangan pertama menyerahkan bagasi-bagasi mereka tengah hari tadi di lapangan terbang antarabangsa Brunei Berakas. Penerimaan bagasi di lapangan terbang antarabangsa Brunei dilakukan sehari sebelum jadual penerbangan. Dalam pada itu, bakal jemaah haji diingatkan agar tidak membawa barang-barang tegahan dalam penerbangan. Penerbangan pertama yang membawa 247 bakal jemaah haji akan berlepas meninggalkan negara esok pukul 11 pagi menggunakan pesawat BI-4201. Sementara itu, penerbangan kedua yang akan bertolak pada 16 Jun 2022 dikehendaki menghantar bagasi-bagasi mereka esok 15 Jun 2022 ini pada pukul 12.30 hari hingga 3 petang. Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama pagi tadi mengadakan majlis penyerahan dan penyampaian wang saku kepada 8 orang saudara-saudara baharu mu'allaf yang terpilih dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kurnia tambang haji daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di Pejabat Setiausaha Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyerahannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akop, pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Tiap-tiap penerima diberikan wang saku sebanyak RM2,000. Selain itu, saudara-saudara baharu juga dikurniakan tambang haji daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia menurut kadar yang diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan. Perbelanjaan ini diambil daripada kumpulan wang zakat asnaf mu'allaf. Para pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam pentadbiran Ahad lalu mengadakan beberapa perjumpaan berkaitan hal ehwal pengurusan bakal jemaah haji negara. Perjumpaan antara lain untuk memastikan kelancaran menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam pada 15 dan 16 Jun nanti. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Pada sebelah pagi, para pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam pentadbiran mengadakan perbincangan bersama pihak pengurusan dan pihak berkuasa am penerbangan awam di Terminal Haji Lapangan Terbang Antarabangsa Putera Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah Al-Munawarah. Rombongan juga sempat meninjau sekitar kawasan Terminal Haji tersebut. Antara yang menarik perhatian adalah kenderaan khas yang disediakan untuk para bakal jemaah haji yang memerlukan. Kenderaan khas tersebut akan membawa para bakal jemaah haji ke Dewan Menunggu sebelum menaiki bas yang akan membawa para bakal jemaah haji ke tempat penginapan. Pada sebelah malam pula, rombongan mengadakan perjumpaan bersama pihak syarikat Adila bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan pengurusan jemaah haji negara Brunei Darussalam, khususnya di Madinah Al-Munawarah. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Muhammad Izzuddin bin Haji Abdul Rani selaku penolong Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran negara Brunei Darussalam di Madinah Al-Munawarah. Syarikat tersebut merupakan syarikat yang dipertanggungjawabkan dalam mengawal selia para jemaah haji di Madinah Al-Munawarah termasuk urusan ketibaan, pergerakan, aktiviti sehinggalah urusan jemaah haji bertolak meninggalkan Madinah Al-Munawarah. Juga hadir Awang Muhammad Nakib bin Haji Awang, Ataci Perhubungan Haji di Konsulat Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Sementara itu, Pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan semalam mengadakan perjumpaan dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Madinah Al-Munawarah.
Rombongan diketuai oleh Dr. Haji Muhammad Nur Hasanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan. Perjumpaan antara lain bagi menghadapkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi membuka klinik di Madinah. Rombongan juga meneruskan perbincangan dengan Kementerian Kesihatan Arab Saudi. Juga hadir semasa perbincangan tersebut Awang Muhammad Nakib bin Haji Awang, Ataci Perhubungan Haji di Konsulat Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Tanggungjawab Tentera Laut di Raja Brunei TLDB dalam mengekalkan keamanan, kesejahteraan dan kedaulatan maritim negara Brunei Darussalam adalah penting. Pemerintah TLDB menggariskan perkara itu semasa berucap pada acara pembarisan bagi sambutan Hari Ulang Tahun TLDB ke-57 petang tarikh. Laksamana pertama Datuk Seri Pahlawan Spry bin Haji Serudi alias Haji Seruji juga mengingatkan agar semua lapisan kepimpinan untuk berpegang kepada nilai-nilai kepimpinan yang kukuh dan memimpin melalui teladan. Perbarisan diteruskan dengan penyampaian anugerah dan sijil kepada pegawai dan anggota TLDB yang telah menunjukkan pencapaian terbaik dan juga sikap profesionalisme dalam kerjaya mereka. Beberapa acara sempena Hari Ulang Tahun TLDB ke-57 juga telah diadakan. Seorang lelaki warga tempatan berdepan pertuduhan atas kesalahan-kesalahan mengaut keuntungan daripada pengeksploitasian dua pekerja Bangladesh. Wan Nasiran bin Haji Osman, 44 tahun, didakwa dengan satu pertuduhan di bawah bab 6 Perintah Pemerdagangan dan Penyeludupan Orang 2004 dan dua pertuduhan di bawah bab 7 Akta Anti Pemerdagangan Orang Penggal 230. Memandangkan kesalahan mengaut keuntungan daripada pengeksploitasian orang yang diperdagangkan itu berlaku antara bulan April 2019 dan Januari 2021. Pertuduhan yang dibawa oleh pendakwa raya dengan itu jatuh di bawah Perintah Pemerdagangan dan Penyeludupan Orang 2004 dan Akta Anti Pemerdagangan Orang. Sementara itu, Khairul Bashar, warga negara Bangladesh, didakwa berhubung kes yang sama pada 29 Mac 2022 dengan dua pertuduhan di bawah bab 4 Perintah Pemerdagangan dan Penyeludupan Orang 2004 kerana melakukan kesalahan pemerdagangan manusia. Pada 11 April 2022, 4 lagi pertuduhan tambahan dikenakan terhadap Khairul Bashar bagi kesalahan sama. Susulan pengakuan tidak bersalah, Mahkamah Tinggi menetapkan kes untuk dibicarakan pada Februari 2023. Jika didapati bersalah, kedua-dua defendant boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1 juta, penjara maksimum 30 tahun dan sebat. Akibat membuang sampah di tempat awam iaitu di kawasan Kampung Batu Marang, seorang individu dikenakan kompaun RM300 oleh Jabatan Alam Sekitar Taman Rekreasi Justri. Muhammad Yusri bin Matusin didapati melakukan kesalahan di bawah bab 12-1 Akta Kesalahan-Kesalahan Miscellaneous Penggal 30 iaitu membuang sampah di tempat awam. Individu berkenaan diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun. Justri dalam pada itu mengingatkan orang ramai untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan sifat bertanggungjawab terhadap kebersihan alam sekitar.